Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini agenda awal ni. Pencalonan bagi jawatan Naib Presiden PKR menyaksikan 17 calon menawarkan diri bertanding. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi rekod 2018 apabila menang jawatan Presiden tanpa bertanding bagi pemilihan parti sesi 2022-2025 yang akan berlangsung Mei ini. Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar tidak akan bertanding dalam pemilihan pucuk pimpinan PKR. Manakala pemilihan PKR bakal menyaksikan senario baharu apabila 3 selebriti tanah air yang juga ahli parti berkenaan turut menyertai senarai yang akan bertanding merebut jawatan yang dipertandingkan. Ini warna-warni sebulan sebelum pemilihan PKR itu berlangsung. Jadi kita nak bercakap lanjut bersama saya ketika ini Isamuddin Bakar yang merupakan pengarah eksekutif Ilham Center menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam, Hasan. Ya, pertama sekali menerusi apa yang saya bacakan, berita yang kita dengar dan juga kita tonton, cerita berkaitan dengan perkara dan juga pemilihan PKR ini telah pun berlaku. Banyak warna, cerita dan juga corak-coretnya. Bagaimana Hisamuddin melihat kepada perjalanan dan juga percaturan pemilihan ini untuk sesi 2022-2025 yang akan datang? Baik, Hasan. Terima kasih juga kepada awak ni kerana menjemput saya untuk sesi ini. Baik, berbalik kepada apa yang kita bincangkan sekarang ini ialah pemilihan Parti Keadilan Rakyat yang merupakan akan memilih set kepimpinan baru bagi penggal 2022 hingga 2025 dan sudah tentulah akan bermain di dalam minda dan juga pemikiran ahli-ahli ataupun anggota Parti Keadilan dan juga rakyat terbanyak yang menyoroti dan juga yang mengambil tahu perkembangan parti ini ingin melihat bagaimana perjalanan pemilihan kali ini, adakah diwarnai lagi dengan insiden-insiden yang agak panas seperti mana pemilihan yang lalu ataupun ada mempunyai ruang yang boleh ditampilkan dengan citra baru kepada parti ini. Dan kita sedia maklum bahawa pemilihan kali ini jatuh pada bulan Ramadan dan pengundian nanti selepas Hari Raya Puasa, dan oleh kerana dalam fasa ini adalah fasa bulan Ramadan, maka kita boleh melihat sebenarnya suasana kempen itu agak sejuk dan juga tidak seperti mana pemilihan sebelum ini. Dan seperti mana yang kita tahu, pemilihan ini kita akan lihat secara muktamadnya jawatan kuasa pemilihan parti GPP yang diketuai oleh Dr. Zaliha Mustafa akan mengumumkan pada 19 hari bulan nanti nama-nama pencalonan yang muktamad bagi semua mereka yang bertanding di dalam parti kecuali jawatan presiden lah. Yang lain-lain itu menyaksikan pertemuan sama ada straight fight dua penjuru ataupun kalau contohnya naik presiden itu kita menyaksikan hampir 17 pencalonan yang mereka berminat untuk menawarkan mengisi 4 kekosongan di peringkat naib presiden Parti Keadilan. Jadi pokok pangkalnya, Ehsan, pemilihan kali ini sudah tentu akan dibuat perbandingan bagaimana corak dan juga hala tuju parti ditentukan oleh set kepimpinan baru yang akan dipilih bagi penggal 2022-2025. Perkara yang sama adalah Presiden tidak dicabar. Kenapa perkara ini tidak berlaku kali ini? Saya melihat perkara ini bagi pemikiran dan juga pandangan terbanyak anggota keadilan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi diperlukan kepimpinan beliau bagi menerajui parti untuk memimpin bagi menghadapi PRU ke-15. Itu jelas bahawa walaupun terdapat suara-suara yang mendesak kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dinilai dan juga diberikan ultimatum bahawa ada pandangan yang mengatakan beliau harus mengambil keputusan untuk bersara kerana kegagalan Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan itu dalam beberapa siri pilihan raya negeri yang berlangsung baru-baru ini. Tetapi bagi Parti Keadilan, kepimpinan Anwar Ibrahim masih diperlukan dan kita boleh nampak bahawa apabila jawatan presiden itu tidak dicabar dan itu menunjukkan anggota keadilan solid
di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga Isamuddin, adakah kegagalan ataupun potensi dan juga corak yang dimainkan oleh PKR dalam pilihan raya negeri yang terdahulu ini mencerminkan bagaimana relevannya PKR untuk masa akan datang, terutamanya pada PRU ke-15 nanti? Ya, sudah tentu kerana bagi saya lah, pada hemat saya, pemilihan kali ini adalah lebih kepada memilih set kepimpinan, yang mana kita tahu apabila diadakan pemilihan parti, perkara ini akan menjurus kepada elemen yang mungkin menyebabkan perpecahan di kalangan anggota parti yang bersaing, terutamanya di peringkat akar umbi, iaitu di peringkat cabang, kemudian di peringkat negeri dan juga negeri mungkin tidak berlaku, iaitu di peringkat MPP dan juga di peringkat pusat lah. Tapi apa yang ingin kita lihat sebenarnya keputusan berani kepimpinan tertinggi Parti Keadilan untuk mengadakan pemilihan kali ini kerana mereka ingin menetapkan hala tuju yang jelas. Bagaimana stand ataupun pendirian keadilan terhadap hala tuju Pakatan Harapan. Yang mana kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim juga merupakan pengurusi Pakatan Harapan. Jadi perkara ini melibatkan bagaimana hala tuju parti ini menetapkan seperti mana yang berlaku di Johor, yang mana keadilan memilih untuk menggunakan logo sendiri. Boleh dikatakan bertanding solo, tetapi masih lagi mempunyai keterkaitan dengan Pakatan Harapan secara tidak langsung. Tetapi itu adalah eksperimen politik. Tetapi ternyata eksperimen itu tidak berjaya di Johor. Dan perkara ini perlu dinilai terutamanya bagi Kongres Nasional nanti yang akan berlangsung pada bulan Jun. Ini akan melalui perbahasan daripada anggota keadilan untuk menentukan hala tuju sebenar yang mana lebih cocok dan tepat untuk mereka menyusun strategi bagi menjelang PRU ke-15 nanti. Cik Syamuddin, kita melihat kepada 17 penjuru untuk jawatan naib presiden. Adakah Cik Syamuddin merasakan begitu banyak kem dalam PKR ini apabila banyak penjuru, banyak cabangnya dan juga mungkin banyak sokongannya? Ataupun adakah ini satu bentuk demokrasi untuk mewujudkan sebuah politik yang lebih matang terutamanya dalam PKR itu? Berhubung dengan kem ataupun fraksi yang wujud dalam keadilan ini, saya rasa mungkin perkara itu sudah minima kerana jelasnya dahulu yang berlaku perbelahan ataupun rekahan kumpulan adalah dahulunya apabila pertandingan ketika pemilihan tahun 2018 yang menyaksikan persaingan timbalan presiden di antara Datuk Seri Azmin Ali dan juga Rafizi Ramli yang menyaksikan di antara parti itu terpelah dua. Tetapi kali ini saya rasa unsur ataupun faktor penyokong Datuk Seri Azmin itu sudah pun minima ataupun tidak lagi wujud di dalam keadilan. Tapi yang saya lebih melihat di sini ialah perubahan generasi di dalam keadilan ini ialah generasi reformasi dan berdepan dengan generasi baru, iaitu generasi yang post reformasi ini, generasi muda yang menampilkan mereka untuk menawarkan kepimpinan kepada parti. Sebagai contoh, antara generasi awal seperti mana Datuk Seri Saifuddin Nasution, Ismail, Mustafa Kamil Ayub yang bersaing di peringkat naib presiden. Jadi ini adalah nama-nama yang lama yang berada dalam parti menawarkan khidmat mereka. Tetapi mereka bersaing dengan nama-nama baru, Fahmi Fadil, Chan Min Kai. Ini adalah nama-nama yang bagi saya adalah nama yang menawarkan perubahan kepada hala tuju parti. Sama ada memilih set kepimpinan yang betul-betul mempunyai nafas baru ataupun mereka memilih untuk melakukan asimilasi ataupun kombinasi kepimpinan lama dan baru. Tetapi perkara ini akan lebih tertumpu sebenarnya bukan di peringkat naib presiden, tetapi tertumpu persaingannya lebih kepada timbalan presiden parti di antara Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga saudara Rafizi Ramli. Menerusi set kepimpinan baharu, kita setiap kali pemilihan, tak kiralah parti mana sekalipun, pasti akan bercakap berkaitan dengan pembaharuan, penambahbaikan dan sebagainya. Tetapi dalam keadilan dan juga PKR ini,
untuk melihat kepada sesuatu yang mungkin berbeza, tidak lagi membawa isu-isu yang dibawa sebelum ini yang mungkin memberi impak yang besar pada 2018, tetapi pada tahun 2022 ataupun PRU yang akan datang mungkin berbeza hala tujunya. Apa bentuk penambahbaikan, pembaharuan atau keremajaan yang perlu ditukar secara total dalam PKR ini? Seperti mana kita tahu, Parti Keadilan ini lebih sinonim dengan Parti Reformasi. Dan bagi saya, pengisian reformasi itu sebenarnya perlu diterjemahkan daripada elemen retorik kepada substantif ataupun kontennya itu. Apa sebenarnya reformasi yang telah dilakukan oleh keadilan, terutamanya bagi dua negeri yang diterajui oleh parti ini, iaitu di Selangor dan juga Negeri Sembilan. Jadi reformasi ini bukan sekadar menjadi perkara yang manis di bibir sahaja, menjadi retorik politik saban tahun ataupun saban pilihan raya ditawarkan menjadi slogan kepada parti ini. Tetapi apa sebenarnya pengisiannya? Apa sebenarnya pencapaian yang dikatakan telah memenuhi spesifikasi reformasi berkenaan? Jadi perkara ini perlu ditetapkan piawaiannya, bagaimana perlu dinilai pencapaian ataupun tahap reformasi yang berlaku. Tambahan pula, bagaimana reformasi yang telah dilakukan ketika Pakatan Harapan ataupun menteri-menteri di bawah keadilan ketika pentadbiran Pakatan Harapan 2022 bulan yang lalu. Ini perlu diberikan penjelasan dan juga huraian yang baik dan jitu oleh parti untuk mereka menjelaskan ini sebenarnya perjuangan yang dibawa oleh Parti Keadilan. Yang keduanya ialah apabila berdepan dengan generasi baru dan mereka ini perlu parti-parti baru ini termasuklah Parti Keadilan perlu melihat bahawa dengan pertambahan pengundi yang signifikan terutamanya di kalangan undi 18 dan juga undi automatik ini, dia membawa satu perubahan yang baru kepada landscape negara. Dan bagaimana parti ini ingin memenangi hati ke kelompok ini dan juga meletakkan perjuangan mereka. Mungkin ketika era reformasi ini, generasi yang masuk dalam set kepimpinan, daftar pemilih yang baru ini, mereka tidak lagi sama dengan set yang berada dalam era reformasi yang lalu. Ini adalah cabarannya bagaimana keadilan perlu realistik untuk mereka mendampingi pengundi baru menjelang PRU nanti. Itu bagi saya cabaran untuk set kepimpinan dalam keadilan yang akan dipilih nanti. Dan juga itu mungkin antara perkara yang diputuskan ataupun yang diambil oleh Nurul Izzah Anwar yang tidak bertanding dalam pemilihan pucuk pimpinan PKR, dan katanya ia menjurus kepada bagaimana untuk menarik pengundi atas pagar dan sebagainya. Mungkin adakah dengan tidak adanya jawatan, bagaimana pergerakan mungkin Nurul Izzah ataupun mereka yang tidak bertanding ini, terutamanya dalam memastikan bahawa keterangkuman mereka yang ada seperti yang Encik Islamuddin nyatakan tadi, bahawa untuk mendapat dan juga menarik perhatian golongan muda, golongan belia dan sebagainya. Ya, bagi saya apabila kempen yang dicetuskan oleh saudara Rafizi Ramli yang mewujudkan satu platform baru iaitu Ayuh Malaysia dan Nurul Izzah menyertai dalam kempen ini, dan ketika beliau mengumumkan tidak bertanding ataupun masuk dalam pertandingan merebut jawatan tertinggi parti ini bagi menumpukan untuk menggerakkan kesedaran di kalangan pengundi di atas pagar ataupun pengundi muda ini, bagi saya ini adalah keputusan, saya lihat keputusan yang berani kerana Nurul Izzah telah lama meninggalkan arena politik nasional ini dengan aktif. Jadi apabila beliau menyatakan memilih untuk tidak bertanding dan menumpukan usaha di peringkat peribadi beliau untuk menggerakkan kempen Ayuh Malaysia, mendapatkan sokongan daripada segmen baru ini, saya rasa itu adalah satu keputusan yang berani untuk melihat bagaimana figura seperti beliau boleh melakukan anjakan dan juga menarik sokongan itu kepada Parti Keadilan nanti. Dengan kembalinya Rafizi, adakah Cik Islamuddin merasakan bahawa ada sesuatu perkara yang baharu dalam parti, dalam PKR itu sendiri?
Saya rasa ini sebenarnya yang berlaku di dalam keadilan sekarang ini, iaitu perbezaan antara dua tokoh yang bersaing di peringkat timbalan presiden. Jika kita amati, di antara dua tokoh ini membawa pendekatan yang berbeza sebenarnya. Bagi Rafizi, jalur perjuangannya itu ingin melihat keadilan ini adalah parti yang kukuh, parti yang mandiri, berdiri sendiri di atas upayaan mereka membina naratif bagi memenangi segmen terbanyak pengundi, bagi menyokong keadilan dan juga Pakatan Harapan. Dan dalam aspek ini menolak kempen yang terlalu bergantung kepada electoral pact untuk melihat bagaimana kemah besar ataupun dengan parti bersatu, misal contoh yang sekarang ini hangat dibincangkan, adakah akan wujud electoral pact ataupun kerjasama politik di antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Rafizi berbeza dalam aspek ini. Manakala Rafizi ini lebih yakin upayanya ialah perjuangan Pakatan Harapan perlu membawa perjuangan rakyat, isu-isu yang dekat dengan rakyat, naratif itu perlu segar dan perlu berani tampil untuk membela kepentingan rakyat terbanyak sebagai perjuangan yang mengukuhkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Manakala Datuk Seri Saifuddin Nasution ini, bagi saya satu institusi ingin melihat satu pandangan yang melihat timbalan presiden ini ingin mengukuhkan institusi presiden. Timbalan presiden sebagai pendukung kuat yang mana dia menjadi kuasa pembantu kepada presiden bagaimana ingin berunding dengan parti-parti rakan dalam menjelang pilihan raya umum nanti. Jadi jalur yang diposisikan oleh Datuk Seri Saifuddin ini berbeza dengan Rafizi, yang mana beliau menawarkan pengalaman beliau sebagai Setiausaha Agung yang kerap berunding dengan parti-parti di dalam Pakatan Harapan, dan sekarang ini yang dikatakan kemah besar ataupun perbincangan melibatkan electoral pact ini memerlukan kematangan dan juga proses diplomasi yang tinggi di kalangan pada timbalan presiden ataupun pembantu kepada presiden ini. Jadi ini yang ditawarkan kepada parti untuk dinilai di antara dua figura ini, siapa yang lebih cocok menentukan sama ada memilih hala tuju. PKR perlu mengukuhkan kekuatannya dan juga perlu berdiri sendiri. Pakatan Harapan tidak boleh tunduk kepada gabungan yang lain, terutamanya parti BBPM yang dikaitkan dengan Sheraton Move dan sebagainya. Manakala Datuk Seri Saifuddin lebih terbuka untuk berunding dengan kematangan pengalaman beliau di dalam politik. Yes, Sheraton Move ataupun selepas 2018 kita lihat berlaku pergolakan dan juga bagaimana keretakan sedikit dalam PKR itu berlaku apabila ada yang keluar parti menyokong parti lain dan sebagainya. Tetapi mungkin di hujung Mei ataupun awal Jun ataupun Jun nanti kita dapat menyaksikan Akta Anti Lompat Parti khususnya. Bagaimana set kepimpinan kali ini untuk mungkin ada dalam kalangan mereka yang akan bertanding dan sebagainya untuk tidak merosakkan parti itu sendiri, terutamanya apabila ia melibatkan gabungan dalam kerajaan dan sebagainya, melibatkan kepimpinan dalam masa yang sama untuk melihat kepada kestabilan yang lebih baik PKR. Bila kita bercakap berkaitan dengan Akta Anti Lompat Parti, kita bercakap berkaitan dengan perlembagaan dalam parti itu sendiri. Cabaran kepada Parti Keadilan bagi menjawab dalam isu lompat parti dan sebagainya, bagi saya ini memang signifikan dan juga tepat untuk dibincangkan oleh parti ini. Kerana parti ini juga terpalit dengan insiden apa yang dikatakan antara menyumbang kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan daripada fraction Datuk Seri Azmin yang membawa 10 ahli parlimen yang keluar daripada parti dan akhirnya menyebabkan Pakatan Harapan hilang penguasaan di peringkat Putrajaya. Jadi untuk ini sebenarnya keadilan perlu mencabut persepsi negatif pengundi ataupun rakyat terbanyak yang melihat bahawa parti ini antara parti yang fragile, parti yang menyebabkan mereka ini tidak mempunyai keupayaan dan juga kesetiaan di kalangan anggota mereka yang menyebabkan sebahagian ahli parlimen mereka boleh lompat dan boleh hilang kerajaan. Ini satu imej yang bagi saya perlu dijelaskan
perlu dimurnikan oleh set kepimpinan keadilan. Dan ini perlu juga menjawab dengan pemilihan ini menentukan hala tuju parti ini bagi menetapkan apakah kriteria yang perlu dipilih, terutamanya melibatkan calon keadilan dalam pertandingan ataupun PRU ke-15 nanti. Bagaimanakah ciri-ciri calon yang ingin ditampilkan oleh parti ini bagi mengelakkan imej yang sama terpalit kepada parti ini yang dikaitkan dengan ahli parlimen mereka ataupun adun mereka boleh lompat dan keluar parti. Ini perlu diselesaikan bagi saya dalam pemilihan ataupun Kongres Nasional Keadilan nanti. Dan juga Encik Isamuddin, bagaimana set kepimpinan yang baharu nanti selepas ia dipilih dan sebagainya untuk bercakap dan juga memikirkan kembali berkaitan dengan kerjasama politik dengan parti-parti lain. Secara jujurnya, adakah Encik Isamuddin melihat kepada PKR mampu bergerak sendiri tanpa gabungan daripada mana-mana? Mungkin ia dilihat sebagai sesuatu perkara yang mustahil. Tetapi bagaimana perkara ini perlu diselaraskan kembali supaya ia tidak berselera ataupun tidak banyak gabungan ataupun tidak banyak pecahan dalam pembangkang itu sendiri. Dilemanya sekarang apabila senario yang berlaku post Pilihan Raya Negeri Melaka dan Johor, melihat bahawa perpecahan pembangkang itu dengan peratusan keluar mengundi yang rendah, hilangnya keterujaan pengundi untuk keluar mengundi beramai-ramai seperti mana PRU 14 menyebabkan keuntungan itu diperolehi kepada Barisan Nasional. Ini jelas dalam dua pilihan raya negeri ini menunjukkan bahawa Pakatan Pembangkang perlu memutamakan kerjasama mereka bagi memastikan persaingan itu lebih menjurus kepada satu lawan satu, mencabar kuasa Barisan Nasional. Jika trend yang sama berlangsung, semua akan tahu bahawa perkara ini akan menatijahkan keputusan yang akan menguntungkan Barisan Nasional apabila diadakan pilihan raya umum nanti. Jadi cabarannya sekarang ini bagaimana sikap Pakatan Harapan ataupun keadilan dalam isu electoral pact misalnya contoh. Apabila dibincangkan electoral pact dan juga yang kedua, perkara yang paling besar bagi Blok Pembangkang dan juga keadilan ialah calon Perdana Menteri. Yang mana di antara dua perkara ini yang menjadi perkara pokok sama ada boleh menjadi benefit ataupun keuntungan, advantage kepada keadilan dan juga Pakatan Harapan. Mungkin ini akan boleh menjadi penghalang selama-lamanya bagi Blok Pembangkang untuk bersatu. Jadi perkara ini adalah sebagai contoh dalam aspek perbincangan electoral pact, kerjasama politik di antara Blok Pembangkang, bagaimana keadilan boleh menerima kerjasama bersama dengan Bersatu dan PAS ataupun Perikatan Nasional untuk mengadakan kerjasama politik. Yang kedua, bagaimana calon Perdana Menteri, adakah berlaku persaingan di antara Blok Pembangkang ini menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai tokoh tunggal calon Perdana Menteri ataupun bagi pihak Perikatan Nasional ingin menamakan Tan Sri Muhyiddin. Perkara ini sebenarnya terkait kepada posisi dan hala tuju keadilan yang perlu ditetapkan dengan jelas. Sekiranya mereka tidak jelas dalam aspek ini, saya yakin dengan keputusan yang berlaku di peringkat pemilihan ataupun set kepimpinan ini sudah menggambarkan sebenarnya nasib dan untung keadaan kepada Pakatan Harapan maupun rakan-rakan dalam parti Perikatan Nasional yang lain berhubung dengan kerjasama politik. Jadi bagi saya, pemilihan kali ini sangat-sangat penting dalam aspek meneroka dan juga menentukan hala tuju Parti Keadilan dan juga Pakatan Harapan. Baik, terima kasih kepada Encik Isamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center. Banyak perkara yang kita bincangkan dan pastinya untuk kita melihat kepada pemilihan parti sesi 2022-2025 PKR Keadilan yang akan berlangsung pada Mei nanti. Nanti kita akan bersama lagi dengan Encik Isamuddin. Mungkin ada diskusi lain pula bila kita dah dapat keputusan dan sebagainya ataupun senarai nama penuh yang akan bertanding pada pemilihan kali ini. Terima kasih sekali lagi Encik Isamuddin. Itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ini. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.